السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا معلم الحكمة علمنا، يا معلم الحكمة علمنا، يا معلم الحكمة علمنا، وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung kembali pengajian kitab kita, dan kita menggunakan kitab Darul Mazi jilid yang ke-15. Kita sampai pada masalah yang ke-57, iaitu engkar dengan lidah dengan perkataan yang baik-baik. Kita sambung daripada hadis Nabi SAW, yang kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyunkir biyadihi, wa man lam yastati' fa bilisani, wa man lam yastati' fa biqalbihi. Maka ni kita lihat macam mana Syekh kita dihuraikan ingkar dengan lidah dengan perkataan yang baik-baik. Kata musannif rahimahullah, itulah yang patut dikemukakan, kerana setengah orang itu mahu lembut hatinya dengan kata-kata yang manis dan ajaran yang lemah lembut, keluar kalam dengan pujuk, dan keluar kalam yang manis yang menunjukkan kasih sayang. Maka tertentulah yang demikian ini pada tempat-tempat dan masa-masanya dan orang-orangnya, seperti dikatakan kepada orang yang bermalu dan dalam taulannya yang berakal, apalah pekerjaan kamu ini? Adalah pekerjaan ini dilarang oleh syarak kita, sebagaimana yang engkau ketahui. Maka aku tiada upaya dan tiada sampai hatiku membiarkan saudaraku atau taulanku atau anakku atau kasih sayangku yang demikian itu. Kerana perkara ini kamu pun tahu dimurkai oleh Allah. Maka tiadalah aku sukakan kamu masuk di dalam murkanya. Dan kamu tahu kerja mungkar itu seperti ini menambah bala ke atas yang mengerjakannya. Maka aku tiada suka turun bala kepadamu. Cerita tentang bagaimana cara kita nak betulkan maksiat menggunakan pada perkataan yang baik-baik. Dan sudah pasti tuan-tuan pada zaman hari ini mengubah maksiat dengan perkataan yang lemah lembut itu lebih baik daripada menggunakan perkataan yang kasar. Macam dalam ustaz lah dalam ceramah ke dalam kuliah di masjid dengan surau, kalau dia guna perkataan yang baik, dia guna perkataan yang kita kata yang elok, orang boleh terima. Tapi kalau dia caci, dia maki, perkataan yang kesat, orang akan tolak. Sebab apa? Sebab zaman hari ini orang lebih suka kepada dakwah secara lembut. Mana kalau bercakap ni dia tak kasar, bercakap ni menggunakan perkataan yang baik-baik. Sebab dia menarik hati manusia. Pentingnya apa dia? Dakwah tu sampai. Baik.
Dan kamu tahu pekerjaan yang seperti ini adalah pekerjaan yang kotor-kotor. Kita nasihat pada dia, betul kita tengok dalam Al-Quran. Bila mana Allah Ta'ala nak menyebutkan tentang sesuatu benda yang penting, yang benda tu ada kaitan dengan agama kita, maka Allah akan kata pada dia, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau Allah Ta'ala nak seru kepada manusia dengan seruan yang baik, maka Allah menggunakan kalimah ya ayyuhan nas. Kalau tuan-tuan baca dalam suratul Luqman, bila mana Luqman nak menasihati anak dia, dia kata pada ya bunayya. Ini semuanya uslub Al-Quran yang bila mana nak menarik perhatian manusia, maka Allah akan gunakan perkataan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kalau Allah Ta'ala nak seru orang beriman, digunakan ya ayyuhallazina amanu. Ini semuanya menunjukkan bahawa cara macam mana kita nak tarik perhatian dengan kalimah-kalimah yang baik. Tak ada panggil orang hoi. Dia tak panggil orang dengan mana makian, tak ada. Sebab apa? Sebab manusia dia tak suka benda tu. Macam tu juga kalau kita tengok anak kita jatuh dalam kemungkaran, nasihat dia dengan nasihat yang baik. Nasihat dia dengan nasihat yang dia boleh terima dengan akal dia sendiri. Tapi kalau kita pergi maki hamun dia, pergi marah dia dengan perkataan yang kesat-kesat, dia takkan terima. Begitu juga satu orang guru. Saya kalau ceramah di sekolah, saya akan sebut benda ni. Guru tolonglah, janganlah guna perkataan yang kotor pada anak murid. Kita panggil anak murid kita bodoh, kita panggil anak murid kita lembab. Sebenarnya apa tuan-tuan? Sebenarnya guru ni, salah satu daripada kurniaan Allah kepada guru adalah doa dia makbul. Doa itu senang, Allah terima. Guru satu adab. Kita hari ni tuan-tuan, bila mana kita bicara soal adab, murid dengan guru, selalunya kita akan bicara adab murid. Murid tak boleh buat lagu ni, murid ada adab lagu ni. Sebenarnya adab guru lebih banyak daripada adab seorang murid. Mana adab syekh tu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab guru ni, dia adalah alat ataupun perantaraan untuk mendapat ilmu. Sudah pasti diri yang menjadi perantaraan ni, dia perlu kepada syarat-syarat yang banyak. Antaranya apa dia? Antaranya jangan mendoakan dan jangan memanggil muridnya dengan gelaran-gelaran yang tidak baik. Seperti bodoh, lembab. Memang macam mana guru pun dia ada perasaan marah pada anak murid, tapi kena kontrol, kena kawal. Sebab saya dulu pun pernah mengajar sekolah juga. Dan kita tahu ada beberapa orang anak murid memang macam tu. Dia ni lambat. Tapi apa yang penting, doa kebaikan kepada dia. Itu yang kami tengok para masyayikh. Bila mana mengajar ni, kita orang Melayu, belajar pula bahasa perantaraan dalam bahasa Arab. Kadang-kadang ada beberapa kalimah yang bukan jadi kebiasaan kita, yang kita sebut, yang kita hafaz. Tapi nak kata baiknya syekh, sampai dia sanggup ulang 10 kali. Tak cukup dengan 10 kali dia lukis, nak bagi faham dekat anak murid. Itu dia panggil adab. Sebab yang bagi faham ni bukannya kita. Macam kita mengajar di masjid surau. Bukanlah yang main ni 100 orang, bukan 100 itu faham. Bukan 100 itu semua tahu hukum, tak ada. Sebab apa? Kefahaman Tuhan yang bagi, bukan kita. Kita ni pemudah cara ya. Pemudah cara supaya ilmu tu sampai. Tapi nak kata nak bagi faham, nak bagi reti ni Tuhan Allah. Betul Quran sebut apa dia? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah lah yang akan memberikan kefakihan, dialah yang akan beri kefahaman kepada mereka. Jadi benda inilah yang perlu kita ambil tahu. Begitu juga kita ibu dan juga ayah. Yang kita ada anak, bukan semua anak kita dia akan jadi seperti mana yang kita kehendak. Kalau dia satu orang ustaz, satu orang syekh, dia tak boleh harap anak dia akan jadi syekh macam dia. Kalau dia satu orang guru yang alim, dia tak boleh nak harap anak dia akan jadi alim macam dia. Sebab tu Allah uji para ulama, Allah uji para asatizah
dengan anak dia yang tak menjadi. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, suatu ulama besar di Mesir dulu. Anak dia, salah seorang anak dia tak apa nak menjadi, namanya Abdullah. Tak jadi. Orang kata tak apa minat nak mengaji, tak apa minat. Sebab apa jadi lagu tu? Sebab anak ni, dia dah tengok dah ayah tu, masa dia kecil, dia tengok ayah dia tu sering diangkat oleh orang masyarakat. Sebab dia alim. Dia pergi mana ikut ayah dia pergi mana, ayah tu akan disanjung. Oh, tuan syekh yang alim, al-allamah. Jadi dia ni rasa bila mana ayah tu tak ada nanti, anak murid ayah ni akan duduk dengan dia. Maka kerana dia tengok ayah ni sudah dipuji oleh orang, maka himmah dia, kesungguhan dia untuk menuntut ilmu tak ada. Dia macam anak orang kaya. Bapak dia kaya, harta berjuta-juta. Dia tengok macam mana bapak dia punya kekayaan, datang dalam hati dia, kalau bapak aku mati nanti, harta ni main dekat aku juga. Akhirnya dia buat apa? Dia tak nak belajar. Akhirnya dia buat apa? Dia tak nak menuntut ilmu. Macam juga sebahagian anak para ulama. Dia tengok ayah dia tu telah dimuliakan oleh manusia. Pergi mana orang puji, pergi mana orang akan sambut, orang akan sanjung, terdetik dalam hati dia, aku tak payah mengaji. Sebab apa? Nanti bila mana ayah aku meninggal, semua tu akan turun dekat aku. Akhirnya apa dia? Akhirnya dia meninggalkan jalan penuntut ilmu. Beza macam anak orang miskin, anak orang susah. Dia tengok ayah dia susah, makan tak cukup, hidup dalam keadaan susah. Dia tahu dia kena keluarkan keluarga dia daripada kesusahan. Akhirnya apa dia? Dia bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Itu perbezaan anak orang alim, anak orang kaya dengan anak orang biasa. Kalau pak dia tak alim, pak dia bukan ulama, dia bersungguh menuntut ilmu supaya apa dia jadi orang alim. Tapi kalau anak tu anak orang yang alim, jarang. Betul ada Allah uji sebahagian tuan-tuan guru yang anak dia tak menjadi. Tak jadi seperti mana yang dia nak. Tapi dia kena ingat, yang menjadikan perkara tersebut adalah Allah. Maka kalau dia serah kepada Allah, maka insya-Allah Allah Ta'ala akan bantu. Cuma jangan cakap benda-benda yang kotor. Jangan cakap benda-benda yang tak baik kepada siapa? Kepada anak kita. Maka kamu itu bukannya asalnya orang kotor-kotor, bahkan orang yang mulia dan dihormati. Tidaklah layak kamu mahu hapuskan nama kamu kepada busuk dan hina dina, dan tidak turun rahmat Allah ke atasmu. Tidaklah pula sampai hatiku melihat akan dikau diperbuat orang seperti orang yang tidak berharga. Padahalnya bapa kamu orang yang baik-baik dan bangsa kamu orang yang mulia-mulia, dipuji orang dan suka berbuat ibadat dan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan disayang orang dan dimurahkan Allah rezekinya, dan duduk di dalam orang-orang yang mulia-mulia dengan sukacita dan aman sejahtera. Maka kamu terbilang pula daripada orang yang mengerjakan larangan Allah itu. Baiklah kamu mencapai barang yang dipuji oleh orang besar-besar dan ahli akal dan bijaksana. Buat anu, buat anu, buat anu, buat macam ni, buat macam ni. Ini nasihat kita kepada orang yang salah tu. Maka dapatlah kamu faedah dua negeri. Adapun aku itu tiadalah apa-apa halnya. Aku hendak menumpang suka kepadamu. Suka kamu, sukalah aku. Duka cita kamu, duka citalah aku. Kalau kamu tidak kasihan dan tidak sayang dan tidak mengenang apa daripada aku, maka sepatutnya kamu pandang dan tilik fikir kepada kebajikan dan faedah yang kembali kepada dirimu. Ini satu skrip. Syekh kita bagi satu skrip macam mana kita nak nasihat orang dengan perkataan yang baik. Antaranya puji dia, antara kita kata kat dia benda yang hang buat ni salah, benda yang hang buat ni tak ada faedah. Antaranya apa, kita kata kalau hang tak boleh dengar cakap aku, cuba hang fikir tentang diri hang sendiri. Ini cara kita nasihat orang dengan baik. Tanpa ada makian, tanpa ada cacian, kita minta dia apa dia? Dia fikir baik-baik apa yang telah dia buat. Ya, kadang-kadang biasalah tuan-tuan, kita
nasihat orang ni kadang-kadang bukan semua nasihat kita tu diterima. Bukan semua. Jadi kita bagi dia fikir. Kau fikir dah baik-baik. Dan macam anak kita kan, dia dah besar. Kalau kita nak marah dia pun tak guna dah. Kalau contoh dia tak semayang, umur dia dah 15 tahun, 16 tahun. Kalau kita nak rotan dia pun tak ada maksud dah. Sebab tu Nabi kata kalau nak rotan, usia dalam 10 tahun. Sebab masa tu kalau kita rotan dia pun, dia tak terasa hati dengan kita. Tapi kalau usia dah 18 tahun, 20 tahun, dia tak semayang, takkan kita nak rotan dia. Maka di situ pada kita nasihat dia dengan nasihat yang baik. Nasihat yang baik. Supaya dia terbuka. Tapi kalau kita caci maki dia, kita maki hamun, marah, herdik pada dia, dia makin jauh. Makin jauh. Sebab tu zaman hari ni, tak semualah orang ni boleh dinasihati dengan keras. Tak semua. Ada sebagian ustaz ni tuan-tuan, dia macam mana dia keras pun orang boleh terima dia cakap. Ada sebahagian tak boleh. Arwah Tuan Guru Haji Muhammad Saman terkenal dengan dia punya cengeng dia tu. Garang. Tapi anak murid tak terasa. Walaupun Tok Guru marah depa, Tok Guru herdik depa, tapi depa tak ada apa. Cuba hari ni kalau ustaz marah lagu tu dia. Bagai tak ada lah orang main kuliah. Nak kata Tok Guru dulu memang macam tu. Orang jenis orang dulu, orang bukan jenis hati tisu. Hati cepat koyak tak ada. Orang dulu punya mengaji. Betul kalau Tok Guru tegur, Tok Guru nasihat, boleh terima. Sebab apa? Hati tu. Tapi zaman lah ni jangan buat main-main tuan-tuan, orang viral dalam Facebook. Orang hari ni. Tok Guru dulu tak apa. Tok Guru tu kalau marah anak murid, tak ada masalah. Pernah Tok Haji Mat Saman tu dia marah satu orang Bilal. Sebab apa? Sebab tak tarjih dalam azan. Betul dalam mazhab kita Syafi'i ni, azan ni dia sunat tarjih. Tarjih ni contoh macam kita azan. Kita nak sebut asyhadu an la ilaha illallah tu dalam keadaan kita kuat tu, dia sunat sebut dengan pelan dulu. Tu Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Lagi nak asyhadu tu sunat tarjih. Tarjih ni apa dia? Sebut dengan perlahan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna, baru kita kuat. Tu dia panggil tarjih. Dan tarjih ni kebanyakan Bilal dah tinggal. Banyak saya pergi banyak masjid, banyak tu Bilal tinggal tarjih. Sedangkan dalam mazhab kita Syafi'i sunat untuk tarjih. Tapi tak apalah, benda tu sunat saja. Togolnya Mak Saman tegur Bilal tu. Tapi Bilal tu boleh terima nasihat. Jalan. Akhirnya dia buat tarjih. Togolnya Mak Saman pun pernah tegur satu orang imam. Yang mana imam ni lepas mayang dia tak zikir. Togolnya Saman tegur. Tapi anak murid boleh terima. Boleh terima. Teguran tu bukan teguran yang tegas. Tok Haji Mat Saman terkenal dengan dia punya ketegasan dia. Tapi anak murid tak ada masalah. Tapi zaman lah ni mungkin kerana hari ni manusia, mungkin dah zaman dah berlainan. Jadi nasihat yang baik dengan perkataan yang baik, perkataan yang kita yang manis, yang lunak tu, itu lebih disukai oleh manusia. Betul kalau tuan-tuan tengok video, kadang-kadang ada ustaz yang pandai apa ni, tarik audience dengan suara dia yang apa, yang sedih-sedih tu kan. Kalau dia ceramah live macam ni tak rasa apa pun. Orang ambil video dia, orang cut bahagian yang sedih tu, orang masuk lagu sedih. Ni kan zaman orang cut video. Video ceramah ustaz tu 1 jam 50 minit. 1 jam setengah. Dia cut video tu, dia masuk dalam dia punya YouTube, dia masukkan edit, dia edit pun dia letak lagu sedih. Orang dengar pun jadi sedih. Itu cara dakwah. Tak apalah. Tapi mesti yang kita cut video ni, video tu video yang baik. Kadang-kadang orang zaman hari ni tuan-tuan, video kadang-kadang dia cut separuh. Ustaz tu ceramah 1 jam 45 minit, dia cut separuh. Tujuan asal maksud tu tak sampai, pun tak baik juga. Benar-benar ni tuan-tuan,
dakwah. Jadi pada sudut dakwah hari ni yang paling baik apa dia? Perkataan yang baik. Perkataan yang manis. Jadi orang lebih suka, orang lebih berminat. Tapi kalau dia main masjid, perkataan yang keluar ni perkataan yang tak elok. Perkataan-perkataan yang kita kata tak baik lah kita sebut, orang akan jauh. Orang akan jauh. Sebab tu dalam kitab Penawar Bagi Hati tu, di antara kita kata dakwah yang paling terbaik, kata Syekh Abdul Qadir Mandili, adalah apa? Dakwah daripada hati satu orang pendakwah. Dia boleh tarik orang ni. Bila mana dia berdakwah menggunakan hati dia, kita jadi lebih tertarik. Baik. Demikianlah keluarkan perkataan yang manis-manis dan lumer. Lumer ni mana halus dan lembut. Dan pujuk fulan yang manis, sebagaimana perbuatan ahli penasihat yang bijak-bijak. Dan itulah yang bernama ajaran dan larangan dengan lidah. Baik, habis. Kemudian kata Imam Tirmizi rahimahullah, dan kata Abu Sa'id Al-Khudri, telah bersabda Nabi SAW lagi, wa man lam yastati' fa biqalbihi wa zalika adhaful iman. Dan barang siapa tiada kekuasaan baginya menegah dan melarang dengan tangan dan lidah, maka hendaklah ingkarkan dengan hati, dan yang demikian itu selemah-lemah daripada segala amal. Jadi bila mana dia tak boleh tegur dengan tangan, dia tak boleh tegur dengan lidah, kata Nabi Allah apa dia? Dia kena ingkarkan dengan hati. Dia ingkar dengan hati, Nabi kata apa? Adhaful iman, selemah-lemah iman. Okeylah tuan-tuan, maknanya ada lagi lah. Maksudnya apa ingkar dengan hati? Jangan redha. Jangan redha dengan maksiat. Ini dia akan huraikan masalah yang ke-58. Baik. Masalah yang ke-58, ingkarkan perkara larangan Allah dengan hati. Sesungguhnya dengan sepotong hadis itu menunjukkan kepada yang tiada kekuasaan melarang dan menegah mungkar dengan lidah dan tangan itu, tidaklah boleh diam diri semata-mata, bahkan ingkarkan dengan hati. Tanda menunjukkan lemah melarang dengan lidah itu, iaitu apabila ditegur mungkar itu, nescaya dijawab orang yang membuat mungkar itu dengan dia, apa engkau peduli aku? Zaman hari ni kan, kalau kita tegur dia, dia kata kubur masing-masing. Ni kan, anda tahu apa pasal aku? Han nak tahu apa pasal aku? Zaman hari ni kalau kita tegur dia dengan, han jangan buat lagu ni, dia kata kubur masing-masing. Tapi kita tegur orang ni bukan isu kubur. Isu dia apa tuan-tuan? Isu dia di atas nama an-nasihah. Nabi SAW sebut, inna ad-dinun nasihah. Agama ni satu bentuk nasihat. Nasihat. Betul Quran kata, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ayat-ayat dan juga hadis ni tuan-tuan nak cerita tentang pada Allah menggalakkan kita sering menasihati di antara satu sama lain. Bukan kita jaga tepi kain dia, bukan. Bukan isu kubur hang lain, kubur aku lain, bukan. Tapi sebab kita sayang dia. Kita sayang dia sebab dia ni satu agama dengan kita. Kita sayang dia sebab apa? Sebab kalau boleh kita nak dia dengan kita ni duduk masuk syurga Allah. Sebab tu kita tegur salah dia. Dan kalau kita ada salah pun, dia tegur salah kita. Itu hakikat dalam menegur dalam agama. Bukan sebab kita benci, aku benci, aku tegur. Bukan. Sebab tu Nabi kata, hubbu lillah wa bughdu lillah. Sayang pun kerana Allah, marah pun kerana Allah. Tu. Nabi ajar kita macam tu. Bukan mana kalau kita tegur satu orang, kita benci salah. Tak. Kita nak betulkan apa yang dia salah. Kalau semayang dia tak betul, kita tegur semayang dia. Sebab apa? Sebab rugi. Kalau semayang tak betul, ni rugi. Tuhan tak terima. Satu orang semayang tak ada tamak nina. Dalam hadis dia panggil hadis musii'us salah. Satu orang sahabat Nabi dia semayang, kemudian Nabi masuk.
Masuk dalam masjid, habis dia bagi salam, dia pergi dekat Nabi. Nabi kata, irji' ila salah. Pergi semayang balik. Dia pun pergi lah. Pergi semayang apa semua. Habis salam, dia main jumpa Nabi. Nabi kata, irji'. Pergi semayang balik. 3 kali tuan-tuan, dia ulang semayang. Kali yang keempat tu dia main jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, alimni. Ya Rasulullah, ajarkan aku tentang semayang yang betul. Rupa-rupa sebab apa tuan-tuan? Dia semayang, dia tak ada tamak nina. Sebab tamak nina ni rukun solat. Dalam mazhab kita Syafi'i dan jumhur ulama. Dia ulang semayang dia. Berkali-kali, 3 kali dia ulang. Kali keempat baru dia kata, ya Rasulullah, alimni. Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya. Baru Nabi ajar dia pada rupanya kawan ni tak ada tamak nina. Adakah sebab Nabi benci dia, Nabi tegur dia? Adakah sebab Nabi marah dan Nabi tegur dia? Sebab apa Nabi tegur? Sebab dia salah dalam sembahyang. Bila mana salah dalam sembahyang ni tuan-tuan, sembahyang dia Tuhan tak terima. Macam Nabi tegur satu orang sahabat, bila mana dalam riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi tengok satu orang sahabat dia ambil wuduk. Nabi kata, wailun la'iqabi minan nar. Celakalah 2 tumit tu. Yang mana 2 tumit ni akan disambar oleh api neraka Allah. Siapa apa tuan-tuan Nabi cakap lagu tu? Sebab sahabat ni bila mana dia ambil wuduk, bahagian tumit kaki tu tak kena air. Nabi kata, wailun. Celaka tumit tu. Yang mana tumit ni akan disambar oleh api neraka. Sebab apa? Hang ambil wuduk, nanti hang semayang tak sah. Sebab apa? Wuduk tak sah. Itu cara Nabi tegur. Bukan sebab Nabi benci dia, bukan sebab Nabi marah kat dia, tak. Tapi dia punya perbuatan tu akan bawa mudarat. Jadi bila mana ada orang tegur kita ni tuan-tuan, alhamdulillah. Sebab apa? Dia tegur salah kita dan kita boleh ubah kita punya apa dia? Kesalahan tersebut. Benda ni lah tuan-tuan penting. Sebab tu kalau ada orang sahabat-sahabat kita duk tegur kita, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan teguran itu ada kebaikan. Bukan kita kata apa hang duk hirau pasal aku, apa hang nak tahu pasal aku, gubuk masing-masing. Bukan hak tu. Bukan hak tu. Baik. Serta ditindaknya dengan berbagai-bagai perkataan lucah dan marah. Tadi marah tadi tu. Dan membawa kepada fitnah dan gempak. Atau marah ia mahu sampai memukul dengan sebab dilarang akan dia itu, atau ada mani', ni mana penghalang yang lain. Bukan itu. Kita pergi marah kat kita. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok dia ni orang yang tak boleh ditegur, engkau dengan hati je. Sebab ada orang macam ni tuan-tuan, dia kalau kita tegur dia marah. Kita kenal dia ni pun kaki perungis juga. Tegur ni tuan-tuan, dia maki kita. Jawapan dia tak payah. Biarlah. Tegur dengan hati, mudah-mudahan Allah Ta'ala satu hari Tuhan bagi hidayah kepada dia. Zaman ni tuan-tuan, bukan dia boleh buat kira. Bukan boleh buat kira tuan-tuan. Kadang-kadang kita tegur, kita pula kena pukul. Kita tegur dia salah. Dia panggil geng dia tuan-tuan, main pukul kita pun nanya juga. Jalan terbaik pun tengok juga. Tengok gaya dia ni tak boleh tegur ni. Tegur dalam hati je lah tuan-tuan. Tapi kalau kita pergi tegur dia sekali, dia pergi pukul kita pergi tegur dia sekali, dia marah kita ni tuan-tuan, maka jalan yang terbaik pada dia, tegur dengan hati, itu lebih baik. Kadang-kadang kita nak tegur orang ni pun tuan, kita takut. Macam tegur budak-budak muda kan, naik motor, wang sana, wang sini. Tegur apa janganlah buat laju-laju, bawa depan orang pakcik ni. Makcik apa ni bukan sihat. Sekali tuan-tuan dia bawa geng, dia tibai kita. Tak nanya kita. Jadi kita tengok, mereka ni tak boleh bagi nazar, telefon polis lah tuan-tuan. Tapi nak kata tu lah manusia pada hari ni. Jadi benda-benda ni tuan-tuan, yang kita sebut ni, saya nampak dia kena ada hikmah, kebijaksanaan dalam masalah menegur ni. Jadi macam mana cara nak tegur? Tengok keadaan orang yang kita nak tegur. Macam anak kita lah. Lagi kalau tegur lagi tuan-tuan, tak balik rumah lah. Tengok pasal faham tak semayang, dia lari rumah, tinggal rumah. Dia gamak-gamak, dia tengok lagu tu kata ish tak jadi ni tuan-tuan. Buat apa? Solat hajat. Solat hajat.
Saya dulu ada satu orang makcik sampai lah ni tuan-tuan. Duk telefon saya dah tengok nombor dia ni, tak ada kerja dia, suruh minta solat hajat. Dia ni ada satu orang anak. Anak ni anak laki-laki, satu orang cucu. Kerja satu kantin sekolah. Yang dapat tender ni anak dia lah. Anak dia ni pula ada satu orang pekerja daripada Indonesia. Dia duk kata orang Indo ni duk buat anak dia sampai anak ni macam kena pukau. Tak dengar cakap dia. Kalau apa, kalau dengan mak ni hubungan jadi tak baik. Dia cerita kat saya telefon. Kata minta sangatlah ustaz solat hajat. Kita ni tuan-tuan nak buat solat hajat lagu tu. Kita pun tak tahu apa hujung pangkal cerita. Yang kita tahu dia kata lagu tu. Tapi mungkin ada sebaliknya, wallahu a'lam, tak tahu. Saya kata lagu ni lah makcik. Yang berlaku ni makcik dengan anak makcik. Kalau makcik kata anak makcik tu tak dengar cakap, tinggalkan makcik, tak bagi makan apa semua, sebaiknya makcik sebagai ibu, makciklah solat hajat. Dia kata bukan masalah ustaz, takut doa saya tak makbul. Doa ustaz mungkin makbul. Saya kata tidak juga. Doa mak lah lagi makbul daripada doa ustaz ni. Mak ni tuan-tuan, doa dia makbul di sisi Allah. Walaupun mak tu nakal macam mana pun, jahat macam mana pun, Allah makbulkan doa dia. Kalau tu doa dia kepada anak dia. Sebab tu Allah jadikan langit ni tuan-tuan, dia tidak ada hijab doa. Antara doa apa? Orang yang mazlum, orang yang dizalimi, tak ada hijab dia dengan Tuhan. Yang kedua doa apa? Doa ibu dan juga ayah. Tak ada hijab, tak ada mahjub. Tak dihijabkan oleh Allah untuk sampai kepada Tuhan, tak ada. Dia tolong doa dia. Kita tolong buat solat hajat. Saya kata bukan tak nak buat, boleh. Tapi kita tak tahu hujung pangkal. Dia cerita kita lagu tu, tapi kemungkinan realitinya lain. Kita macam solat hajat lah. Tapi kalau anak kita macam tu, tuan-tuan, macam tu jugalah kita. Tengok macam tak boleh hidup dia ni dah kucak kacir apa semua. Bangun malam solat 2 rakaat. Doa dalam tu supaya apa? Allah buka pintu hati dia. Itu berlaku dalam masyarakat kita. Kadang-kadang anak kita ni tu bukan kita tak latih dia semayang. Daripada kecil dah kita bawa main masjid. Ada satu orang pakcik bawa kat saya 1.5 liter air. Terus tolong doa air ni. Kita doa untuk siapa? Untuk anak dia. Oh, saya kata memanglah, memang zaman hari ni memang duk musim orang demam. Demam sesemua batuk. Dia kata bukannya demam Ustaz. Saya kata itu sebab apa? Sebab tak nak semayang. Saya kata memanglah budak-budak payah lah nak suruh semayang tu memang payah. Tapi kena nasihat baik-baik dekat dia. Dia kata bukan budak, bapak budak. Rupanya anak pakcik ni tu umur 40 tahun. 40 tahun macam tu. Bini dia mengadu. Pakcik ni ke bapak mentua dah. Bini dia mengadu kata, ayah tolong nasihat dekat abang sikit. Buat pasal apa? Sepanjang kahwin ni tak pernah tengok dia semayang. 40 tahun umur. Ustaz bayangkan 40 tahun tak semayang Ustaz. Kalau tegur, dia tak balik dah ambil taping. Nampak macam mana? Ni saya kata kalau buat air ni, gamak-gamak dia minum kat pakcik. Dia kata dia takkan minum lah. Sama juga. Mesti dia tahu ni air apa ni. Dia suruh aku minum ni air apa. Okay, dia kata lagu dia kata macam ni lah pakcik. Bangun malam, solat 2 rakaat, minta kepada Allah supaya lembutkan hati anak. Itu yang kita boleh buat tuan-tuan. Sebab apa kita sebut dah tadi, doa ibu dengan ayah ni sampai pada Tuhan. Sampai pada Allah. Dan kita pun tak tahu doa siapa yang sampai kepada Allah. Mungkin doa mak, mungkin doa ayah. Tapi nak kata tu lah, Allah uji. Tuhan uji kita ni sebagai ayah macam tu. Ada ayah yang baik tapi dia dapat anak yang macam tu. Ada orang yang anak dia ni tuan baik tapi ayah tak pernah semayang. Ujian. Tapi apa pun tuan-tuan, doa tu sangat penting. Sangat penting. Dan inilah yang diajar oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Baik. Dan rupa ingkar dengan hati itu iaitu benci, memperbuat mungkar yang diperbuatnya, dan tidak suka sekali-kali kepadanya, dan berazam di dalam hatimu
sekiranya ada kekuasaan di dalam tanganmu, nescaya kamu tegah akan dia dengan kekuasaan tanganmu itu, juga dengan lidahmu. Mana hati jangan reda kalau kita nampak maksiat tu. Tetapi kamu tidak berdaya, maka kamu ingkarkanlah dengan hati. Apabila sudah diingkarkan dengan hati, dengan benci daripada memperbuatnya, hendaklah pula zahirkan pada dirimu, iaitu tidak didekati perkara-perkara yang mungkar itu, dan pergi jauh kamu daripada dia. Contoh macam pergi kenduri kahwin dengan menari ni tuan-tuan, tak habis lagi perempuan ni. Dengan karaoke dia, dengan menari lagi perempuan, bercampur lagi perempuan. Apa patut kita buat tuan-tuan? Ingkarkan maksiat tu dan keluar daripada majlis tersebut. Kalau walimah, kalau kenduri. Zaman ni tengok orang Melayu pun dia dah terikut trend barat. Dia ada menari, dia ada sambutan ni. Tak kurang pula tuan-tuan yang pergi baling bunga pun ada juga. Yang ada orang belakang tu, yang belakang duduk tu tak kahwin lagi. Pengantin perempuan baling bunga ke belakang. Siapa yang sambut bunga tu, mudah-mudahan lepas ni dia ada jodoh. Tu cara barat. Hanya orang Melayu dah ikut dah. Satu demi step, step demi step. Satu langkah demi satu langkah, satu langkah, dia sudah ikut pada cara hidup orang kafir. Cara perkahwinan orang bukan Islam. Walaupun tadi baru tu imam tu baca doa. Tu berlaku. Bukan berlaku tempat lain tuan-tuan, berlaku depan mata kita juga. Panggil tu imam main baca doa, habis-habis tu depa menari. Tu imam tu kata hampir betul. Baru baca doa habis tu imam pun tak keluar lagi, nari dah. Orang kita ni kalau tegur ni tuan-tuan masuk dalam YouTube mampu saya kena dibai. Tapi hari ni benda tu salah lah. Bukan benda betul. Apa nak menari ke apa hasil lelaki perempuan tak nak masalah. Tapi kalau ada bercampur lelaki perempuan dengan pakaian yang lagu tu, dengan tutup aurat, nak kata benda tu betul, benda tu tak salah. Ini budaya barat dah masuk. Itu tak kira lagi kemungkaran yang lain. Benda-benda ni lah tuan-tuan. Kalau kita tengok apa patut kita buat, ustaz, keluar daripada kenduri, tak pi pun tak apa. Walaupun walimah ni antara kenduri yang wajib pi. Walimah ni, kenduri yang wajib pi adalah walimah. Tapi kalau dalam walimah tersebut ada maksiat percampuran lelaki perempuan, menari dan macam-macam benda yang kita tengok bercanggah dengan akidah kita, bercanggah dengan syarak, maka elok je kita jangan pergi. Keluar. Sebagai tanda protes, tanda tak reda dengan benda tersebut. Takkan kita nak pergi tutup mikrofon, takkan kita nak pergi tutup lagu, marah pula tuan rumah. Jadi cara macam tu kita tak boleh. Tapi dengan apa? Fabi qalbi, dengan hati. Benar ni tuan-tuan, perkahwinan macam tu lah. Betul kita nasihatkan. Kita orang Islam ni tuan-tuan, kenduri walimah ni ibadah. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, i'lanun nikah, iklankan pernikahan. Buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Maksud Nabi buat juga walimah, kenduri kahwin tu, walaupun kamu bagi makan dengan seekor kambing. Ni Nabi umpamakan orang Arab lah. Orang Arab ni makan kambing dia tu tuan-tuan, seekor kambing boleh makan sampai 4 orang ya. Kita seekor kambing makan satu kampung. Depa satu ekor makan 4 orang. Nabi nak kata walaupun kenduri tu kecil, kenduri tu tak besar, tak grand orang panggil juga orang ramai. Dia ni adalah ibadah. Dia adalah sebab apa? Sebab kita gembira satu orang lelaki dan perempuan berkahwin. Dia orang ni membina satu masjid yang di mana nanti akan lahir zuriat keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan caranya apa tuan-tuan? Kena betul. Kalau kita akad nikah cara Islam, buat di masjid, kenapa kenduri walimah? Kita nak buat benda-benda yang Allah murka. Pasal apa? Dengan benda-benda yang kita katakan tadi tu. Pasal apa? Pasal apa dalam bab kahwin tu,
Bab pernikahan tu kita ambil cara Islam, tapi selepas tu kita tinggalkan Islam tu. Kita ambil cara barat. Ya hari ni yang orang duk buat lah ni. Benda-benda ni kena fikir. Islam dia tak halang kemodenan. Islam dia tak halang cara kita nak berseronok dalam walimah. Sebab tu dalam walimah ni tuan-tuan harus, kalau kita pasang lagu-lagu, harus pasang lagu nasyid ke, pasang lagu qasidah, ada bunyi-bunyian. Sebab Nabi sebut dalam hadis, daraba bid-dhuf. Nabi sebut dalam hadis tadi yang sama, ilanun nikah wa daraba dhuf. Dan hendaklah engkau pukul kompang. Maksud tu Nabi kata apa? Kenduri walimah jangan sunyi. Dia bukan kenduri orang mati. Kalau orang mati ya dia orang baca Quran saja. Ni tak, ni dia ada kenduri walimah. Boleh ada bunyi-bunyian, boleh ada macam-macam. Tapi mesti ada panduan syarak. Kita nak buka lagu. Dan ni pun ada dah nasyid-nasyid, qasidah-qasidah. Buat. Tak ada masalah. Tapi mesti pada dalam panduan syarak. Dalam panduan yang Allah yang Tuhan redha. Tu cara dia. Jalannya saya tuan-tuan, kalau kena itu saya minta maaf, saya balik. Adalah pernah sekali saya balik. Bawa dah anak isteri. Masuk-masuk ni tuan-tuan. Kita tengok pun tak apa nak syok. Nak makan pun tak syok juga. Saya kata ke isteri, balik makan kat kedai. Makan kat kedai lagi bagus. Bawa balik isteri dengan anak-anak. Kata kenapa bang? Tu tengok majlis tu. Kita pakai kopiah atas kepala. Orang tu panggil kita ustaz, yang pak dia tu mengaji dengan kita. Tapi pak dia pun tak boleh buat apa juga. Sebab kenduri tu kenduri anak. Anak nak macam ni, anak nak lagu ni, anak nak macam ni. Apa boleh buat? Kalau kenduri ni tuan-tuan buat tunjuk silat, ada titim qasidah, okey. Kita pun nak tengok juga. Tapi kalau dah menari campur lelaki perempuan dengan perempuan pakai macam apa lagi tu, tuan-tuan kan kita nak tunggu. Tengah duduk makan, orang takat ngembak pula, orang mesh pula dengan tu, mampu. Nak kena jawab pula lagi. Jadi, cara tinggal. Saya tinggal tu majlis lagu tu, minta maaf. Atau yang lepas kuliah tu, lepas majlis tersebut, saya kuliah di tempat yang pakcik tu ada. Kita minta maaf lah Tuan Haji kata, saya tak pergi kenduri. Saya sampai dah. Tapi saya minta maaf, saya tak berkenan tengok. Saya pun, dia kata, saya pun rasa sebab salah lah Ustaz. Sebab kita mengaji. Pak Haji ni mengaji bapak mereka lah. Yang anak tu memang tak lah. Bapak tu mengaji. Tahu hukum hakam. Tapi nak buat macam mana, majlis tu majlis anak dia. Saya pun malu Allah jugalah dengan ustaz-ustaz yang duk main ni. Tapi ada juga ustaz datang. Tak apalah, itu pulanglah pada guru tu, pada ustaz. Tapi saya minta maaf, saya tak masuk. Saya tak masuk. Dia kata minta maaf lah Tuan Haji tak masuk. Dia kata tak apalah ustaz. Saya tahu ustaz tak over selesa. Memang macam mana kita nak selesa tuan-tuan? Kita makan. Kita bawa anak kita. Anak kita dah tengok benda lagu tu. Pengaruh kepada dia juga. Mencana kepada kita juga. Akhirnya jangan jalan terbaik pada bawa makan pergi kedai. Tu je. Lagi selamat. Dia kata tu majlis kemungkaran. Kita nak pergi berhenti, kita nak pergi ambil mikrofon, pergi tazkirah, tu bukan kerja kita lah. Takkan kita nak ambil mikrofon, kita kata tazkirah ni kata haram. Tak kena lah sebab majlis. Tapi kita boleh engkar dengan hati, engkar dengan hati. Itu lebih baik. Walaupun ada orang yang tak boleh, tapi itu cara yang paling terbaik. Sebab kita tak termasuk di kalangan ahli maksiat ataupun ahli dalam majlis tersebut. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fala taq'ud ba'da zikra ma'al qaumiz zalimin, kata Allah. Maka janganlah engkau duduk kemudian daripada beri ingat dan nasihat dan tegur ajarmu itu serta kaum yang zalim akan diri. Itu kata Allah, fala taq'ud. Jangan duduk dengan siapa? Dengan orang-orang macam ni. Baik. Masalah yang ke-59. Ingkarkan perkara larangan syarak dengan hati itu selemah-lemah amal. Iaitu dengan dalil sabda Nabi SAW dalam pasal 58 itu. Sebab pun dikatakan ingkar dengan hati itu selemah-lemah amal. Kerana hati itu amalnya memberi bekas kepada diri orang yang ingkar itu sahaja. Dia tidak menghilangkan kemungkaran itu daripada orang yang berbuat maksiat dan orang yang diingkarnya. Bersalahan ingkar dengan tangan dan lidah, maka itu dia beri bekas bagi kesan ia lebih daripada ingkar dengan hati.
Iaitu adalah ingkar dengan tangan itu jika daripada orang yang ada kuasa. Tiada syak akan hapuslah maksiat dan mungkar kerana berupaya ia meruntuh pajak judi masalah tu. Macam almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz sebab di Kelantan tu. Dapat jawatan betul-betul judi ni peranak pergi hancurkan. Tu memang betul itu jawatan. Betul dia panggil kuasa. Bila mana ada satu kuasa yang ada pada orang Islam, dia buat apa? Dia hancurkan judi. Kalau judi online tu kita tak ada kuasa lah. Ni rumah-rumah judi ni. Atau membakar rumah sundan, tempat-tempat pelacuran. Atau ia curahkan arak ke bumi. Dan berkuasa ia menangkap, memasung dan mendenda orang yang berbuat mungkar itu. Tu kalau ada kuasa. Maknanya kemungkaran tu berhenti terus. Dengan apa? Dengan kuasa yang ada pada pemerintah. Betul penting tuan-tuan, kekuasaan diberikan kepada orang yang betul-betul amanah. Sangat penting. Sangat penting. Dia boleh tegur. Dia boleh tukar kemungkaran tu jadi kebaikan. Itu dipanggil pada engkar dengan tangan. Baik. Maka yang demikian itu terang-terang pada kita lebih besar amalnya daripada hati. Begitu juga dengan lidah. Maka memberi bekas ia lebih daripada hati. Kerana apa? Lidah ulama itu terkadang apabila memberi nasihat, ia dengan lemak manisnya sangat memberi bekas ia kepada orang yang mengerjakan kemungkaran itu. Dengan tiada payah orang yang diingkarnya itu mendapatkan apa yang disuruh perbuat taat dan ibadah. Itu beza. Tegur dengan hati, dengan tegur dengan lidah, dengan tangan. Tegur dengan lidah, dengan tangan ni tuan-tuan, maksiat terus terhapus. Tapi kalau dengan hati ni tak boleh. Kita saja selamat, orang yang buat kemungkaran tu tak selamat. Tapi kita dah menyelamatkan diri kita daripada terkena musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah yang terakhir, ingkarkan dengan hati barang yang dilarang syarak itu, adakah wajib ia? Maka kata ulama sanya, ingkar dengan hati itu wajib aini. Dia panggil wajib aini. Mana wajib atas tiap-tiap individu. Dan ingkar dengan tangan itu wajib aini atas satu orang yang ada kuasa serta diketahuinya. Maksudnya bagi pemerintah, dia kena buat apa? Dia kena menguatkuasakan undang-undang. Tu soal pemerintah. Soal kita tak ada tuan-tuan. Soal kita pergi undi dia aja. Lepas undi dia, kita serah dia dekat Tuhan. Tu je. Kalau betul kita undi dia dengan kita yakin dia boleh bawa kepada kebaikan, dia boleh cegah kemungkaran, maka pangkah dia. Jadi kalau kita tengok dia ni tak boleh buat lagu tu, maka tak payah bagi undian. Sebab apa? Setiap daripada undian akan ada jawapan di sisi Tuhan. Tu yang kita pegang pada hari ini. Atau perkara mungkar itu ada berlaku dan dia wajib kifai jika bersama ia mengetahui dengan beberapa orang yang kuasa seperti dia. Ini kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Itulah tuan-tuan kesimpulan dia apa dia? Maksiat satu benda yang Allah tak suka. Dan satu benda yang wajib bagi tiap-tiap mereka yang lihat kemaksiatan, wajib dia ubah dengan tangan dia ataupun dengan lidah dia. Yang ketiga, kalau tak boleh dengan tangan, dengan lidah, dia ubah dengan hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan, bila mana kemungkaran tak ada, barulah rahmat Allah dia akan turun. Sebab tu yang keempat, negara yang dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur adalah negara yang bebas daripada mana? Daripada benda yang kita sebutkan ni. Yang kelima pada wajib bagi mana-mana pemerintah, bagi mana-mana kerajaan, wajib dia melaksanakan undang-undang mencegah perkara-perkara yang Allah larang. Dan tak kira lah apa yang melibatkan soal sivil ataupun melibatkan soal syariah, mesti ada dikuatkuasakan oleh kerajaan supaya pada kemungkaran, kemaksiatan boleh dihentikan. Dan insya-Allah nanti kita akan sambung dalam bab majaa mislul qaim ala hududillah. Ini cerita tentang umpama orang yang berdiri di atas hudud Allah. Hudud ni mana sempadan, dipanggil had. Insya-Allah kita akan lihat hadisnya pada kuliah kita yang akan datang. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وبلا توفيق وهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.